kita akan break pada pukul 3 insyaAllah. Ya, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kepada Tuan Pengurusi, kepada hadirin yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tak pasti adakah saya mesti guna bahasa Arab ataupun bahasa Melayu, sebab surat jemput kepada saya tu mari dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu selalu saya. Bahasa Melayu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini merupakan satu hari yang cukup barakah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, kurnia kepada kita bersama untuk kita lebih memahami lagi mengenai ataupun tentang imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengenai beberapa bidang kepakarannya, baik dari sudut akidah, baik dari sudut fiqh, dari sudut lugah dan berbagai-bagai bidang.
kita bila mana kita membicara tentang Imam Asy-Syafi'i, kita dapati bahawa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang manusia yang luar biasa. Kerana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia kefahaman yang boleh dikatakan bahawa melebihi ulama-ulama lain yang semasa dengannya juga sebelumnya dan selepasnya, dari sudut memahami ilmu-ilmu yang berada di dalam majal yang berbeza dan yang mukhtalif, majalat mukhtalifah. Alhamdulillah, tajuk yang diberi kepada saya ialah untuk membincang dan menerang tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i yang termasyhurnya, yaitu idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Perkataan ini cukup penting, dan sebenarnya kalau kita lihat pada zahir perkataan, kemungkinan kita akan mengatakan bahawa mana-mana hadis yang sahih di sisi kita, sebab kita harus memahami bahawa di dalam pembicaraan ilmu hadis, dari sudut hukumnya hadis sahih ataupun tidak merupakan satu masalah ijtihadiyah. Masalah yang kembali kepada pandangan ataupun pendapat masing-masing, walaupun dari sudut syuruk umum itu kemungkinan kebanyakan ulama berittifaq di atas syuruk-syuruk tertentu. Tetapi dari sudut tanzilus syarti alal waqi' al-mawjud, menurunkan, mentatbikkan syarat-syarat yang berada di dalam ijtihad masing-masing, kita dapati memang daripada seorang alim kepada seorang alim berbeza. Kadang-kadang satu hadis syarat sama, tapi seorang alim menghukumkan bahawa hadis itu merupakan hadis yang sahih. Sebaliknya, seorang alim yang lain pula menghukumkan hadis itu sebagai hadis yang dhaif. Ini menandakan bahawa hukum hadis merupakan satu masalah ataupun satu perkara ijtihadi, amrun ijtihadi. Ini tidak khilaf di kalangan ulama-ulama hadis, sama ada salaf ataupun khalaf. Alhamdulillah, tajuk ini merupakan tajuk yang sangat penting. Tajuk sangat penting, dan saya dari sudut metodologi ataupun tujuan kajian dan makalah ilmiah yang cukup pendek ini, ialah antara tujuan asasinya ialah untuk memberi penerangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi di sisi Imam Asy-Syafi'i kita, juga untuk nak menerang, mengenal pasti hukum nisbah perkataan, nisbah pendapat kepada Imam Syafi'i, bila mana kita dapati bahawa di dalam satu-satu masalah itu adanya hadis sahih, tetapi sahih di sisi kita, sahih bagi orang yang tengok kata sahih. Sebab saya kata dah tadi, masalah hukum hadis merupakan masalah ijtihadi. Kadang-kadang kita nampak sahih tapi orang lain tak nampak sahih. Itu benar biasa, sebab ijtihadi. Oleh itu kita nak mari tengok apakah hukum kita nisbah perkataan ataupun pendapat semata-mata kerana adanya hadis sahih yang kita agak ataupun kita nampak mengikut pandangan kita ia merupakan hadis sahih, dan kita kata inilah pendapat Imam Syafi'i, kerana Imam Syafi'i berkata idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Betul ke tak? Ataupun tidak betul? Dan bagaimanakah dawabit, sekup ataupun cara-cara perkara-perkara yang boleh mari kita nak nisbah perkataan Imam Syafi'i atau perkataan tadi kepada Imam Syafi'i. InsyaAllah ini semuanya akan diberi penerangan secara detailnya bersama-sama dengan beberapa contoh yang berada di dalam kitab fiqh Imam Syafi'i kita. Dan akhir sekali, hukum beramal dengan hadis sahih secara umumnya dengan tanpa nisbah kepada sesiapa pun. Ini merupakan pembahasan yang kita akan bersama di dalam jalasah yang mulia ini. Pertama kalinya, Al-Imam Syafi'i wa qawluhu al-mashhur idza sahhal haditsu
fahuwa madhhabi. Mengenai dengan terjemah ataupun nama Imam Syafi'i, rasanya kemungkinan muhadarah yang sebelum ini pun telah beri penerangan tentang Imam Syafi'i kita, siapa Muhammad Ibn Idris seterusnya, dan dari mana keturunannya hingga sampai seterus lagi. Cuma saya nak kongsikan sikit dari sudut kepakaran Imam Syafi'i dalam bab hadis. Kalau kita tengok kepada Imam Syafi'i ini, pada setiap bab sebenarnya Imam Syafi'i dah timbul sebagai najmu pada setiap bab. Dalam bab hadis juga bukanlah Imam Syafi'i kurang daripada imam-imam lain yang termasyhur dengan ilmu hadis seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad. Tidak. Tetapi oleh kerana Imam Syafi'i ini fiqh dia lebih termasyhur, menyebabkan kebanyakan ulama ataupun kebanyakan pelajar-pelajar ilmu tidak mengenal Imam Syafi'i sebagai imam muhaddisun naqidun jahbith. Tidak kenal. Sebab itu Imam Syafi'i ini kalau kita tengok dari sudut pengaji hadis, kita dapati bahawa Imam Syafi'i sejak umur 12 ataupun 13 lagi telah menghafazkan Muwatta Imam Malik. Sebelum pada Imam Syafi'i kita nak musafir pergi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebab Imam Syafi'i bertapak ataupun dah berada di Makkah Al-Mukarramah. Belum pada Imam Syafi'i kita nak musafir pergi kepada Madinah, Imam Syafi'i telah menghafalkan Muwatta. Dan bila mana Imam Syafi'i sapa di sana dan belajar dengan Imam Malik 10 tahun lebih kurang 10 tahun, didapati bahawa Imam Syafi'i merupakan salah seorang anak murid kepada Imam Malik yang paling diiktimat di dalam nak bacanya kitab Muwatta kepada pelajar-pelajar atau murid-murid lain yang berada di dalam majlis. Dan kita tahu bahawa Imam Malik yang merupakan imam daril hijrah, imam bagi negeri hijrah iaitu Madinah Al-Munawwarah. Imam Malik biasanya tidak pernah, di dalam sejarah Imam Malik tak pernah pergi luar daripada Madinah atau Mekah untuk mempelajari ilmu hadis. Kerana kebanyakan ahli-ahli hadis, ulama-ulama hadis, semuanya datang kepada Madinah dan Mekah untuk mengerjakan haji. Imam Malik mengambil kesempatan kedatangan mereka di dalam nak mendengar dan mempelajari ilmu hadis. Bila mana Imam Syafi'i pergi mengaji dengan Imam Malik, oleh kerana kefasihannya Imam Syafi'i dalam baca hadis sebagainya, dan Imam Syafi'i memang terkenal dari ilmu lughah ni, orang yang muktamad jugalah, diiktimat dari sudut mengenal bahasa Arab. Dan Imam Syafi'i, bila mana Imam Syafi'i ni orang yang fasih, Imam Malik iktimat kepada Imam Syafi'i untuk baca kepada orang lain. Imam Malik biasanya bila mengajar hadis di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak baca sendiri, dia suruh anak murid dia baca, dan anak murid seorang itu baca, orang lain dengar belaka. Bila mana ada kesilapan maka dia tegur, bila mana betul dia senyap. Ini merupakan satu tariqah yang diajar ataupun dilakukan oleh Imam Malik semasa mengajar Muwatta dia di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Imam Syafi'i bukanlah biasa, hingga sampai Imam Malik dan beberapa ulama iktimat di atas bacaannya terhadap Muwatta Imam Malik. Dan kalau kita tengok di dalam kitab Ar-Risalah bagi Imam Syafi'i kita, didapati bahawa di sana banyaknya pembahasan hadis yang mana pembahasan itu diiktimat oleh ulama-ulama mutaakhirin. Dan oleh ulama-ulama mutaakhirun iktimat di atas pendapat Imam Syafi'i. Jadi antaranya cara syarat-syarat penerima hadis sahih ataupun tidak sahih, kebanyakan ulama yang datang selepas Imam Syafi'i iktimat di atas perkataan Imam Syafi'i yang berada di dalam kitab Muwatta, dalam kitab risalahnya. Begitu juga beberapa masalah-masalah dalam bab hadis. Ini menandakan bahawa Imam Syafi'i dalam bab hadis bukanlah manusia yang rendahnya martabat, rendahnya kedudukan dari sudut hadis, tak. Bahkan merupakan salah seorang ulama yang mana perkataannya sangat muktamad di dalam bab hadis. Oleh itu insya-Allah kita akan melihat perkataan Imam Asy-Syafi'i, idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Kita mesti ingat bahawa antara sebab-sebab yang mana Imam Syafi'i berkata dengan perkataan ini, kita tahu bahawa Imam Syafi'i merupakan anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik antara ulama hadis yang sangat syadik. Jarang nak iktimat hadis kecuali melalui jalan ataupun sanad ahli Madinah ataupun ahlul Hijaz. Sebab itulah Imam Malik ni
bila mana satu amalan yang dilakukan oleh ahli Madinah daripada masa sahabat dan tabi'in turun temurun diiktimak di dalam mazhab Imam Malik sebagai satu masdar di dalam bab tasyri', hukum fiqh. Ani tandanya kata Imam Malik ni dah sangat iktimak dengan sanak-sanak yang datang melalui ahlul Hijaz, khususnya ahli Madinah Al-Munawwarah, melalui jalan Madinah. Bila mana datangnya melalui jalan lain, kadang-kala awal-awalnya Imam Malik tak terima, tapi ada waris daripada Imam Malik, akhir-akhir hidup dia terima juga. Tetapi penerima dia bagi sanak-sanak yang bukan ahli Madinah tak sama. Tak sama dari sudut itminanul qalb, tenangnya jiwa terhadap sanak tersebut. Imam Syafi'i oleh kerana anak murid kepada Imam Malik, bila mana Imam Syafi'i belum menubuh ataupun belum mengeluarkan satu cara bentuk istinbat, kita dapati bahawa Imam Syafi'i adalah merupakan seorang daripada anak murid Imam Malik. Anak murid Imam Malik berhujah di atas dasar anak murid Imam Malik, bermunazarah dengan Abul Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, atas dasar dia sebagai salah seorang daripada anak murid kepada Imam Malik. Ini adalah Imam Syafi'i kita. Bila mana Imam Syafi'i saat lagu tu, kita dapati bahawa sanad ataupun jalan ni, jadi bila satu jalan hadis yang mari bukan melalui ahli Madinah ataupun ahlul Hijaz, Imam Syafi'i kita menyebut dalam satu perkataannya pada awal-awal pendapat dia kata apabila satu sanad mari melalui jalan yang bukan daripada ahlul Hijaz dan tidak ada asal daripada ahlul Hijaz, maknanya hadis itu tidak ada asal ataupun tidak ada asal makna dia dan sebagainya daripada ahli Madinah dan Mekah ni, maka tidak diterima. Ini pendapat Imam Syafi'i pada awal-awalnya. Tetapi akhir-akhirnya bila mana dia berada, dia adanya seorang anak murid dia yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal, terkenal dengan Ahmad Ibn Hanbal, iaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ni. Jadi dia dapatilah di sana ilmu yang cukup banyak dari sudut bab hadis. Tok guru mengaji dengan anak murid hingga sampai akhirnya dia royak kepada Imam Ahmad apabila mu tahu sebuah hadis sahih, sama ada Syamiyan, sama ada Iraqiyan, sama ada Misriyan, jadi jalan Mesir, jalan Syam, jalan Iraq, maka ceritalah kepada aku untuk aku beramal dengan hadis itu. Jadi dia tak sebut hadis melalui sanad Madinah, dia tak sebut hadis melalui ahli Mekah, sebab Imam Syafi'i lebih mengetahui daripada Imam Ahmad dari sudut rijalnya terhadap sanad-sanad yang melalui sanad ahlul Madinah dengan Mekah. Sebab tu perkataan idza sahal hadis ni sebenarnya adanya punca dia, sebab-sebab mari dia. Jadi antaranya bila mana orang tanya Imam Syafi'i, dan kita akan bersama dengan beberapa perkataan yang sabit daripada Imam Syafi'i kita, bahawa ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Walaupun dari sudut kelimah ibarah ni adanya nukilan yang berbeza, ada nakal daripada Imam Syafi'i yang berbeza, dan ada mari dengan nas, secara nas, idza sahal hadis fahuwa mazhabi, dan ada juga dengan makna nas ini, dengan makna nas ini. Sebab itu kita tahulah bahawa ini adalah perkataan yang memang sabit daripada Imam Syafi'i kita, idza sahal hadis fahuwa mazhabi, seperti mana disebut di dalam beberapa kitab, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', dia kata waqad qala Asy-Syafi'i idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Begitu juga Imam Az-Zahabi, wa yurwa annahu qala. Kalau kita tengok sini wa yurwa, dia tak ada kata warawa, membuktikan bahawa memang sanad tu dipertikaikan. Kalaulah benda tu sahih dengan tidak pertikai, tentu sekali mari dengan lafaz al-jazmu rawa. Ini jelas. Tetapi beberapa ulama seperti Al-Bujairami, salah seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata faqad sahha annahu qala idza sahal haditsu fahuwa madhhabi wadribu biqauli urdal haid. Ini jelas kata Al-Bujairami ni tashih, walaupun Bujairami dari sudut hadis memang nak lawan Imam Zahabi tak boleh dari sudut hadis, sebab Imam Zahabi ni lebih pakarnya dari sudut hadis. Walau bagaimanapun di sana adanya beberapa perkataan yang membuktikan bahawa perkataan ini ataupun seperti ini
adalah sabit daripada Imam Syafi'i kita. Antaranya perkataan Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' di dalam kitabnya. Dia kata sami'tu Syafi'i, aku dengar Imam Asy-Syafi'i yaqulu idza wajadtum fi kitabi, bila mana kamu dapati di dalam kitabku ni, dalam kitabku khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu biha, maka berkatalah, ambillah dengan sunnah tadi, wada'u ma qultuhu, dan tinggallah, da'u ma qultu, tinggallah dan perkataan yang aku kata, pendapat yang aku berpendapat. Ini salah satu daripada perkataan Imam Syafi'i. Di antara perkataan Imam Syafi'i lagi, dia kata kullu hadithin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Ini perkataan nukil Abu Thawr, salah seorang daripada anak murid kepada Imam Syafi'i. Kullu hadithin, setiap hadis, maksudnya hadis sahih lah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa qawli, maka itu adalah pendapatku. Wa illam tasma'uhu minni, sekalipun kamu tidak dengar perkataan itu daripada aku. Ini perkataan Imam Syafi'i kita. Dan beberapa perkataan lagi yang membuktikan bahawa Imam Syafi'i suruh anak murid dia dan orang yang berada di dalam mazhab Imam Syafi'i suruh tengok dalil-dalil nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Imam Syafi'i berpendapat dengan satu pendapat, belum pada kita nak ambil dan iktimad. Kalaulah kita tak ada kuasa menjadi orang yang boleh tengok dari sudut dalil, maka tengoklah kepada dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i di dalam pendapat-pendapat tersebut. Bila mana adanya pendapat tadi menyalahi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan tidak ada mu'arid, tidak ada manik yang menahan daripada menerima hadis tadi, maka hendaklah kita beramal dan nisbahkan perkataan itu kepada Imam Syafi'i. Ini kita akan mari tengok bilakah kita nak nisbah perkataan tadi kepada Imam Syafi'i. Ini pertama, jelas bahawa perkataan ini sabit pada Imam Syafi'i, tetapi perkataan ini bukan sahajalah sabit daripada Imam Syafi'i kita. Bahkan pak ulama besar tuai kepada mazhab, sama ada Imam Abu Hanifah, yang diriwayat daripadanya secara jelas iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Ini perkataan Imam Abu Hanifah, dinakalkan oleh Ibnu Abidin dalam kitab dia. Dinakalkan oleh Ibnu Abidin dalam kitab dia. Imam Abu Hanifah juga kata iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Imam Malik juga, walaupun tidak sabit secara nas iza sahal hadis, tetapi adanya perkataan yang membuktikan bahawa hadis Nabi mestilah kita beramal bila mana hadis itu sahih. Seperti mana perkataan dia, la kullu ahadin yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabri. Jadi setiap orang kita boleh tengok, terima ataupun tak terima, boleh tengok perkataan dia, pendapat dia. Bila mana pendapat yang keluar tidak berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka perkataan tadi boleh ambil dan boleh tolak. Sama ya, ihtimal boleh kedua-duanya. Tetapi bila sahib hadzal qabri, tuai kubur ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak harus sama sekali kita tinggal perkataan dia bila mana jelas bahawa dia adalah hadis sahih dan sabit daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad juga seperti itu juga. Jadi pak mazhab sebenarnya satu perkataan dan satu pendapat. Bila mana hadis sahih, mereka itu beramal dan rela tinggal pendapat yang pernah beri dulu untuk nak ambil dengan pendapat baru yang sabit dengan hadis yang sahih. Ini jelas sekali. Sebab itulah perkataan ini sebenarnya bukanlah perkataan hanya dalam mazhab Imam Syafi'i kita saja. Mazhab lain pun dah sabit juga. Ini menandakan bahawa ulama-ulama pak mazhab tadi sangatlah memprihatin, sangatlah mentakzim, membesarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada khilaf di kalangan ulama kita salaf dan khalaf bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan masdar
tepat ambil sumber di dalam bab hukum syarak, dalam bab hukum syarak al-ahkam, dan dalam bab akidah sebagainya, tidak khilaf. Secara umumnya tidak khilaf. Bila mana adanya seorang manusia yang cuba mengingkari sunnah dan tidak ambil dengan sunnah, memadai dengan hanya Al-Quran sahaja, maka banyak dah jumhur ulama hampir-hampir ijma' mengatakan siapa yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nyata dan dia kata aku tak terima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama hukum dia adalah sebagai orang yang jatuh murtad, berriddah. Tapi dengan syarat nasun ataupun sarihun min qaulihi, nyata daripada perkataan dia. Bukanlah kita faham sendiri, sebab banyak di kalangan ulama-ulama kita tinggal beberapa hadis sahih kerananya adanya di sana sesuatu yang lebih sahih ataupun sesuatu yang menahan daripada menerima hadis tadi. Bukanlah sengaja untuk nak meninggal ataupun tolak hadis yang berada di depannya. Dan kita akan mari tengok perkataan Imam Syafi'i kita ini adakah kita saat itu jadi maksud dengan perkataan iza sahal hadis. Kita mesti faham bahawa bila mana seorang ulama kata iza sahal hadis, Imam Syafi'i kata, Imam Abu Hanifah kata, Imam Ahmad ada kata, Imam Malik juga ada kata, perkataan yang semakna dengan perkataan Imam Syafi'i. Tapi perkataan tadi walaupun dari sudut samanya, dari sudut nak berujah dengan hadis, nak beramal dengan hadis, tetapi syarat hadis seorang-seorang tadi tak serupa. Terutama antara jumhur ulama ahli hadis yang merupakan ayalun turuk pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Risalah ni agak berbeza dengan pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Agak berbeza teruk, tak serupa. Banyak di antara hadis-hadis yang ditolak oleh Imam Abu Hanifah kerana hadis tadi ni ada syak bagi Imam Abu Hanifah. Hadis ahad walaupun sahih tapi Nabi royak depan orang ramai. Nabi royak depan orang ramai. Hak peliknya tak ada waris. Orang lain tak ada pihak royak kecuali satu jalan sahaja. Maka Imam Abu Hanifah kata tak mungkin. Orang ramai berada dalam majlis semua. Tapi bila mana Nabi royak kepada semua sahabat, didapati seorang yang nakal perkataan ni. Seorang yang royak daripada Nabi. Ghair makul di sisi Imam Abu Hanifah. Sebab tu dia buat syarat. Amul balwa dan sebagainya. Ini merupakan syarat-syarat penerima hadis yang tidak serupa dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i walaupun satu jalan, bila mana adanya syarat-syarat, iaitu syarat-syarat sahih. Hak kita ngaji tu hak Imam Syafi'i dah. Mattasala isnaduhu berhubung sanad binakli adlin dengan cara nakal atau riwayat. Adlin orang yang adil, babitin yang babit, min ghairi syuzuzin tidak ada syaz, wala illah dan tidak ada illah. Hadis ni adalah hadis sahih dan itu juga pendapat Imam Syafi'i dalam kitab-kitab dia, antaranya kitab Risalah. Antaranya kitab Risalah. Cuma dia ada beberapa noktah yang berada di dalam syarat-syarat tadi agak berbeza dengan orang lain. Contohnya dalam bab adalah rawi, semua mesti kata kena ada adalah. Tidak ada khilaf. Kena ada rawi nak royak hadis kena ada. Kalau tak ada tak boleh terima. Apa maksud ada? Khilaf banyak di kalangan ulama. Khilaf banyak. Jadi ahli hadis ada di sisi mereka ni bukanlah ada asal. Ada asal ni asal manusia tu baik cuci, tidak berdosa. Bukan maksud ada lagu tu. Ini ahli hadis. Walaupun sebahagian daripada ahli hadis dan juga Imam Abu Hanifah. Kalau kita tengok Imam Abu Hanifah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, antara ulama-ulama yang mengatakan manusia rawi ni asalnya ada. Bila mana tidak ada sesuatu perbuatan yang menyebabkan tidak ada, maka ditanggungkan keadaan dia di atas asalnya ada. Bila dia royak satu hadis, maka kita terimalah hadis dia walaupun dia menjadi seorang yang majhul. Sebab tu tidak pelik di dalam kitab As-Siqah hak Imam Ibnu Hibban banyak sebut rawi-rawi yang ulama kebanyakan hukum kata majhul kerana syarat dia agak luas. Syarat dia agak luas, tidak pelik. Ini benar biasa. Sebab tu Imam Abu Hanifah, kalau kita tengok, kita kaji bab majhul ni, sama ada majhulul ain, majhulul hal ataupun mastur di sisi mutaakhirin,
Dia bagi majhul tu bit dua, majhul hal, hak tak ada jelas adalah batinah dengan mastur. Jadi dia buat mari dia ulah kata dalam mazhab Imam Abu Hanifah ni, kalulah majhul hal ni kebanyakan terima. Kalulah mastur ni, orang hak zahir nampak molek, walaupun kita tak nampak hakikat sebenar tak molek, tu maksud dia adalah, maka terima semua dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu majhul ni dalam mazhab Imam Syafi'i muktamad perkataan dia. Kalaulah dia saat itu riwayat ada anak murid banyak orang. Maknanya anak murid banyak orang ni dua orang naik atas gi. Kalau seorang dikirakan majhulul ain. Kalau majhulul ain ni jadi kebanyakan dalam mazhab Imam Abu Hanifah pun tak terima juga. Tak terima juga. Ini nak royak atas syarat-syarat. Dalam bab adalah pun khilaf dah. Adalah lagu manakah boleh terima? Jumhur ulama kata adalah ni rawi ni asalnya tak ada adil. Tapi bukan maksud adil asal tu beranak cuci. Maknanya adil di sini ni dari sudut kita nak tengok dia kata nak hukum kata dia adil dalam bab riwayat ni kena pergi cek tengok dulu. Barulah kita hukum kata dia seorang rawi yang adil. Dan dalam bab ilmu hadis ni adalah saja tak memadai. Kena ada dhabit dalam riwayat dia. Apabila tak serupa lagu ni khilaf ulama. Hak saya nak sebut sini Imam Syafi'i kita. Bila mana seorang rawi jadi mubtadi'. Bila mana seorang rawi jadi mubtadi'. Orang yang ada bid'ah. Jadi maksud bid'ah sini bid'ah dari sudut akidah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Daripada qadariyah. Daripada khawarij. Daripada mu'tazilah. Daripada syiah. Kita dapati bahawa jumhur ulama. Termasuknya Imam Bukhari dan Muslim. Berpendapat bahawa harus kita riwayat daripada orang yang mubtadi'. Walaupun dia tu syiah. Walaupun dia khawarij. Dengan syarat. Dengan syarat mereka tidak dakwah. Tidak seru orang untuk berpegang dengan bid'ah dia tak ada. Cuma khawarij mana? Cuma syiah mana? Adanya penjelasan cukup jelas. Sebab tu Bukhari Muslim ni banyak rawi-rawi yang dikatakan sebagai khawarij. Banyak rawi-rawi yang dikatakan sebagai syiah. Kalaulah kita pergi hukum kafir khawarij, dia hukum kafir syiah dengan umum lagu tu, tidak beza antara firqah mana-mana, kita akan tolak dengan secara automatik Imam Bukhari dan Muslim. Ini perkara yang cukup bahaya dalam hidup kita. Cukup bahaya sekali. Dan kita hukum umum khawarij kafir. Bagaimana kita terima Bukhari? Bagaimana kita terima hadis Sahih Muslim? Sebab tu dalam ilmu hadis, apabila seorang mubtadi' saat ini ada bid'ah dari sudut akidah, dia adanya syarat-syarat isi jumhur ulama, bila dia saat ini tak seru kepada. Tapi Imam Syafi'i kita, dia memadai sekadar ya. Ni syarat Imam Syafi'i tak serupa dengan orang lain. Imam Syafi'i memadai dengan iaitu apa? Bila mana seorang tadi tidak terkenal sebagai orang yang bohong di dalam nak menolong pendapat dia, dalam nak menolong akidah dia. Ini jelas. Imam Syafi'i kata aku terima. Kau akbal riwayat ahli al-ahwa illa al-Khattabiyah. Kumpulan al-Khattabiyah. Sebab Khattabiyah ni makruf kata orang ni bohong untuk buat hadis palsu untuk nak tolong pendapat dia. Sebab tu Imam Syafi'i tak ambil dengan pendapat dia. Sebab itulah bila kita tengok di dalam kitab Al-Um, di dalam kitab Risalah, riwayat-riwayat hadis yang Imam Syafi'i riwayat daripada tok guru dia, banyaknya orang-orang yang dikenal sebagai Syiah. Kenal sebagai Syiah, antaranya Ibrahim ibnu Abi Yahya yang menjadi khilaf besar sebab Imam Syafi'i itu iktimad banyak. Riwayat daripada Ibrahim ibnu Abi Yahya, tapi kebanyakan ulama jumhur hukum kata Ibrahim ibnu Yahya ni matruk. Banyak ke hukum dhaif teruk. Tapi bagi Imam Syafi'i dia kata man la attahim, orang yang ku tidak tuduh. Dia sikoh dengan Ibrahim ibnu Abi Yahya. Ini merupakan syarat-syarat. Kalaulah kita tak tahu syarat ni, jadi kita ambil idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Segala hadis kita agak nampak kata sahih bagi kita, kita akan nisbah perkataan kepada Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i bari'um min hadzal qaul. Apa? Bari'um min hadzal qaul. Sebab itu saya cuba nak bentangkan beberapa perkataan yang kita boleh nisbah syarat-syarat ataupun dia panggil benda yang mawani' ataupun benda yang menahankan kita. Kalau ada benda ni kita tak boleh nak nisbah. Yang pertamanya adamu ma'rifati wuqufi Syafi'i wa tila'ihi 'ala al-hadis wa annahu mimma 'amila bihi wa tarakahu aula. Jadi mula-mula sekali ni kalaulah kita nak cuba nisbah ni, saya kecek dari sudut nisbah perkataan kepada Imam Syafi'i. Jadi kita tempat kita ni oleh kerana kebanyakannya mazhab Imam Syafi'i, bila mana
Lah kita kecek dalam bab fiqh biasanya kita kecek dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan bila mana kita temu hadis satu hadis, kita kata inilah pendapat Imam Syafi'i. Jadi belum pada kita nak kata inilah pendapat Imam Syafi'i, dia kena ada beberapa syarat. Barulah kita boleh kata. Jadi syarat yang pertama ni, adamu ma'rifati wuqufi asy-Syafi'i wa al-Imam Syafi'i wa tila'ihi 'alal hadis. Kita kena tahu kata hadis ni Imam Syafi'i ada biasa temung tak biasa jumpa ke tak? Dalam arti kata kena tengok semua kitab Imam Syafi'i. Kena tengok semua kitab anak murid yang royak daripada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i tak tahu sungguh hadis ni. Imam Syafi'i tak tahu sungguh, tak sapa kepada Imam Syafi'i hadis ni. Kalaulah kita tak boleh pergi tengok siapa peringkat tu, tak harus sama sekali kita nak nisbah perkataan ataupun pendapat kepada Imam Syafi'i, sedangkan kita jahil dengan hadis-hadis yang diiktimak oleh Imam Syafi'i di dalam kitab-kitab dia. Tak boleh sama sekali. Kena pergi tengok dulu. Dicek tengok dulu, terutama dalam kitab Imam Syafi'i dan anak murid yang royak daripada Imam Syafi'i dan secara mubasyarah. Ini penting sekali. Sebab tu syarat ini, dan syarat ini cukup penting dan cukup payah. Dan kalau kita tengok ulama-ulama kita sebut pada kita mengenai syarat ini, jadi kita tengok Imam Nawawi dia kata nah, Imam Nawawi kata as-sawabu al-jazmu, ini dalam masalah bab dah. Misal contohnya as-sawabu al-jazmu bi jawazi saumil wali anil mayyit. Jadi dok kecek masalah puasa wali, puasa untuk si mati. Jadi si mati bila mati si ada, dah dia ada puasa ataupun terlekatnya beberapa puasa nazar ke puasa gapo, jadi wajib ke tak? Jadi di sini ni dia kata jawazu saumil wali anil mayyit. Sawa'un saum Ramadan wan nazar wa ghairihi minas saumil wajib lil ahadis as-sahihah as-sabiqah. Kerana ada hadis sahih wala mu'aridalaha, dan tidak ada mu'arid. Ini kita nak kecek, kita dah sebutlah ni mu'arid. Wala mu'aridalaha wa yata'ayyanu an yakuna hadha madhhab asy-Syafi'i, dan mestilah ini pendapat Imam Syafi'i. Li'annahu qala, kerana Imam Syafi'i kata idza sahal hadis fa huwa madhhabi watruku qawli al-mukhalif lahu wa qad sahhat fi hadhihi al-mas'alah ahaditsu. Jadi Imam Nawawi ni menyalahi pendapat Imam Syafi'i kerana adanya hadis. Wa Syafi'i innama waqafa ala hadis Ibn Abbas min ba'di turukihi. Jadi hak sapa kepada Imam Syafi'i sanad melalui Ibn Abbas, tapi bukan semua sanad. Dan sanad hak sapa kepada Imam Syafi'i adalah sanad yang tidak muktamad. Jadi sanad yang dhaif. Sebab tu Imam Syafi'i tidak beramal dengan hadis tadi. Tapi oleh kerana ke belakang kita kena ingat kata hipun ni hadis ni, kau belakang kau cara nak tengok perhipun ni hadis sanad-sanad lebih mudah. Lebih-lebih lagi masalah ni. Dulu ni kita nak buat satu risalah ni, setahun tu cari hadis pening kepala. Lah ni orang duduk atas meja sekadar dah sehari 2 hari boleh buat satu risalah, boleh buat satu makalah ilmiah. Nampak tak? Sebab mudahnya jadi wasilah untuk nak menghasilkan benda tu. Sebab tu hadis Imam Syafi'i tak sapa, setengah-setengah hadis, dan sapanya hak dhaif Imam Syafi'i tak terima. Walau waqafa, Imam Nawawi kata walau waqafa ala jami'i turukihi, kalaulah Imam Syafi'i jadi temu semua jalan. Wa ala hadis Buraidah wa hadis Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhalif dzalika. Nascaya dia tidak menyalahi hadis-hadis tadi. Tapi kerana sapanya hadis yang dhaif dan Imam Syafi'i tolak hadis tadi. Ini satu uzur yang Imam Syafi'i tak boleh nak terima hadis tadi. Tapi orang belakang bila mana tahunya ada jalan Imam Syafi'i tengok dah, tapi tak sampai habis. Kita temu hak dhaif ya Imam Syafi'i kita temu. Hak dhaif, hak sahih banyak lagi. Maka tak segialah. Dah tak segialah kita sana tu duduk kerah di atas kedhaif kita, sedekah hadis sahih tu adanya warid. Qala al-Baihaqi fi ma qaddamnahu anhu fi akhir kalamihi fa kullu hadhil hadis sahihah la sarihah. Ini riwayat kata perkataan yang menyebut mengenai bahawa bila mana kita saat itu nak nisbah satu perkataan kepada Imam Syafi'i kena tengok dulu. Jadi Imam Nawawi ni dia tengok dan kita percaya, kita sikoh dengan Imam Nawawi bahawa dia ni adalah seorang yang muttali' perkataan Imam Syafi'i dan hadis-hadis yang dijadikan hujah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan akhir sekali dia kata Imam Syafi'i ini tidak wukuf, tidak tengok setengah-setengah dalil. Ini jelas. Apa? Ini syarat yang pertama.
Yang keduanya an yakun al-hadisu mansukhan indal Imam Syafi'i. Ni mana? Satu mu'arid. Satu hadis yang Imam Syafi'i kira kata hadis tu hadis mansukh. Tapi orang yang kata hadis tu hadis bukan mansukh, tak boleh dia nisbah perkataan itu kepada Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i sebut jelas kata hadis dalam bab ni mansukh, nasah. Nasah ni hukum hadis mari dua hukum. Hadis dulu ni merupakan hukum lama dan hadis baru merupakan hukum baru. Hak baru ni dia panggil lahik, hak dulu dia panggil sabik. Jadi al-lahik nasikhun lis-sabik. Ini jelas dalam hukum dalam kitab-kitab fiqh sebut lagu tu. Sebab tu bila mana Imam Syafi'i kata dhaif, mansukh, kita tak boleh nak terima. Kita tak boleh nak nisbah perkataan itu kepada Imam Syafi'i. Jadi antara dalil-dalil yang saya bagi satu contoh di sini, misalnya masalah al-qiyam fil janaiz, masalah diri bawa mayat mari ni, diri bangun diri. Jadi Imam Syafi'i kita kata kena al-qiyamu fil janaizi mansukhun. Diri masa mayat dia mari kita bangun diri gitu, Imam Syafi'i kata mansukh, nasakh. Artinya benar hadis tu sampai kepada Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i iktibar hadis tu sebagai hadis yang dinasah hukum dia. Maka Imam Syafi'i fatwa kata tak boleh nak diri, kena duduk. Nampak tak? Wahtajja bi hadis Ali. Tapi masalahnya banyak orang ulama-ulama, antaranya Ibnu Hazmin, hatta jumhur sendiri beberapa ulama, dia fatwa kata boleh. Sebab hadis sahih mari kata boleh. Sebenarnya dua-dua hadis sahih. Dalam sahih Muslim dan sahih Bukhari. Kedua-dua hadis sahih. Tapi masalahnya Imam Syafi'i kata nasah. Orang lain kata tak nasah. Orang kata tak nasah dia ambil dengan hadis tadi. Orang kata nasah dia tak ambil dengan hadis tadi. Ibnu Hazmin dia kata kena. Dia kata dia rak Imam Syafi'i. Dia kata fakana qu'uduhu sallallahu alaihi wasallam ba'da amrihi bil qiyam mubayyinan annahu amru nadbin. Jadi dia kata lari situ tu jadi bukanlah lari haram, tapi nad digalak sunat je duduk. Bukan haram. Walaysa yajuzu an yakuna hadha naskhan. Tak boleh jadi nasakh. Bukan nasakh ni pendapat Ibnu Hazmin, bukan pendapat Imam Syafi'i. Kalaulah kita nak ambil dengan pendapat hak kata nasakh, patut kita nak kata inilah pendapat Imam Syafi'i fahuwa madhhabi. Salahnya kita dalam nasakh, dalam nak nisbah perkataan itu tadi. Dan syarat yang masa ni wallahu alam. Terah kira. Tak sampai separuh jalan aku. Diberi masa lagi 5 minit. 5 minit. Ya. Saya ringkas dah kalau pian nak tengok isi secara detailnya, saya minta maaf. Sebab saya tulis dalam bahasa Arab. Kan duk pihak kata kena mai ceramah, mai kecek dalam bahasa Arab. Tapi pagi tadi kata kena kecek bahasa Melayu. Saya pun apa tak ayat dulu. Ada cerita hari tahun dulu kata bahasa Melayu. Jadi saya tanya tu tak apalah. Pas tengok surat pun suruh sekadar khulasah ya. Wahai bahasa Melayu, saya khulasa dengan bahasa Melayu saya lah. Bukan bahasa Melayu orang Malaysia lah sangat. Ada silap salah biasalah tu dah. Lepas tu antaranya adamu mu'arabah ma huwa asah indal Imam Syafi'i. Bila mana kita nak nisbah satu perkataan, walaupun hadis kedua-duanya sahih, tapi kita kena tengok atas Imam Syafi'i dia lebih tasahih hak mana. Jadi bila mana dia kata hadis ni lebih sahih, hadis selagi dia tak ada nafi kata tak sahih, sahih juga. Tapi hak ni lebih sahih. Dan dua hukum tak boleh nak hipung di sisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tarjih hadis hak lebih asah, kita nak pergi nisbah hadis sahih kepada Imam Syafi'i tak boleh. Ada ni. Dan syarat satu laginya an yahmil Imam Asy-Syafi'i al-Imam Asy-Syafi'i al-hadis ala ghairi zahiri ma'nahu. Dia kadang-kadang hadis semuanya kata sahih, tapi Imam Syafi'i dia tak tanggung makna zahir itu, tapi dia pasti makna lain. Boleh jadi hadis ni dia kata bukan mari dengan makna umum gitu. Sebab kalau kita ngaji bab fiqh ni ada umum urida bihil khusus, ada umum makhsus belaganya. Ada hak taksih, ada hak takyid. Kadang-kadang ada umum secara umum. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah ni kalau umum ni dalalatul umum ni qat'iyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak qat'iyah. Berbezanya dari sudut fiqh. Nak kata bila mana satu hadis mari boleh jadi Imam Syafi'i tanggung hadis-hadis di atas khususnya tertentu. Bila lagu tu kita tak tengok perkataan Imam Syafi'i dan tak tengok pendapat Imam Syafi'i, kita nak pergi tanggung secara umum tak boleh. Kena kita tengok dulu bagaimanakah Imam Syafi'i dah kata terhadap benda tu. Cuma semua hadap kecek sana tu piyah nak kata tak kata ni. Bukan orang biasa. Janganlah orang tak ada tahu dalam bidang dia pergi kata kok se. Orang tak ada tahu fiqh, kita nak uya kecek ha fiqh letih lah.
Dah orang tak tahu tafsir, we duk syarah tafsir, susah juga. Orang tak tahu hadis, we kecek bah hadis, lerok habis. Sebab tu likulli majalin rijalu. Setiap majal adanya ulama dia. Kita nak pergi duit kepada orang yang bukan ahli dia tak boleh. Sebab tu sini banyak ke ulama kata, terutama Imam Nawawi diri dan beberapa ulama, dia kata orang nak sapa sini ni ialah rutbatu al-ijtihad. Nak sapa peringkat ijtihad. Nak boleh kata lagu tu nak sebuah kata tadi. Barulah dah boleh kata ni mazhab Imam Syafi'i. Baru orang tu sapa rutbatul ijtihad. Sama ada ijtihad sini ijtihad mutlak dan rasanya tak ada masalah ni susah, ataupun ijtihad muqayyad dalam mazhab sendiri, ataupun muqayyad dengan satu-satu masalah. Bagi orang yang mempunyai cara berhujah dan boleh tengok dalil-dalil, maka setengah ulama tidak cegah sebenarnya. Walaupun Imam Ibnu Salah ni dia terkenal dengan orang yang kata tak ada dah hukum hadis sahih tak sahih. Mai siapa masa ni tak ada. Jadi hukum sahih tak sahih ni sekat ni ya. Jadi maksud sungguhnya Ibnu Salah dia tengok kebanyakan orang dak hukum, tapi hukum dengan tidak ada ilmu. Tapi kalau kita tengok orang semasa Ibnu Salah dan selepas Ibnu Salah, banyak orang dak hukum hadis. Dan benda ni benda ijtihadi dan ulama tidak katuk pitu ijtihad dalam bab hukum hadis sebenarnya. Tapi kena jadi ahli dia barulah boleh. Nampak tak? Sebab tu saya ada contoh-contoh lah, beberapa contoh. Seperti contoh al-istitar bid-dabah. Lepas tu masalah semaya wusta. Jadi maksud dengan semaya wusta, hak dalam ayat Quran, wa hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Imam Syafi'i nassan. Dalam kitab dia, maksudnya semaya subuh. Semaya subuh. Kalau kita tengok dalam hadis semua, hadis sahih mari semaya asar. Jadi, bila lagu tu kita tengok bagaimana mauqif Syafi'iyah terhadap perkataan Imam Syafi'i. Setengahnya kata boleh di hadis tak sapa, setengahnya kata adalah berbagai-bagai, setengahnya kata lagu ni dua wajah. Tapi Imam Al-Mawardi dalam kitab dia Al-Hawi Al-Kabir ni dia sebut jelas bila mana perkataan itu sabit dan jelas daripada hadis Nabi dan Imam Syafi'i sana itu benda tu boleh hadis tak sapa dan sebagainya. Jadi pendapat kita kena ambil dengan salatul wusta ni solat asar, dan itulah yang dimaksudkan dengan solat wusta sini, dan itulah mazhab Imam Syafi'i. Ini perkataan Al-Mawardi dalam kitab dia Al-Hawi Al-Kabir. Itulah secara umumnya. Cuma akhirnya adakah kita boleh beramal ataupun tak boleh beramal dengan hadis sahih? Hak ni beramal suku dengan nisbah. Masalah beramal dengan hadis sahih bila kita jadi ahli, boleh tasahih, boleh gapo dan boleh tahu tengok kata tak ada mu'arib, tidak manik, tidak adanya manik. Bila mana adanya hadis tu hadis sahih bagi kita dan tidak ada mawanik, tidak ada mu'arib bagi dia, kita mesti beramal. Tetapi tidak semestinya kita nisbah kepada Imam Syafi'i. Walaupun setengah ulama seperti dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia kata, jadi kita beramal pun artinya kita taklid. Sebab Imam Syafi'i kata iza sahal hadis. Imam Abu Hanifah kata iza sahal hadis. Masih duduk dalam kerap taklid lagi dia kata. Tapi hak sebenarnya kalau kita kira lagu kok taklid dalam pak mazhab. Lepas tu ya selera habislah. Sebab seorang-seorang tu syarat tak supo. Sebenarnya dipanggil hak ni muttabi' lid dalil. Walaupun kita ni dalam mazhab dan ulama tidak ada khilaf. Orang yang siapa rutbah ijtihad boleh tengok dalil nazar fi adillah ni, dia tak segia nak turut mana-mana secara mutatuli, muqallid secara mutatuli. Tetapi bagi orang yang tidak sapa peringkat tu, maka harus bagi dia turut mana-mana orang yang dia siqah. Ini perkara yang ijmu' di kalangan ulama. Kalau kita tengok kitab-kitab usul fiqh, terutamanya usul fiqh yang dituliskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab dia Usulul Fiqh. Itulah secara umumnya mengenai dengan iza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apa yang ada salah dan silap dan kekurangan semuanya adalah daripada diri saya sendiri, dan kebenaran semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadwa mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ibrahim Muhammad Zain Semeh yang menyampaikan ketah kerjanya di dalam tajuk Iza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Maka dengan itu untuk mengenangkan jasa baik Profesor Madya Dr. Ibrahim, maka pihak Nadwa akan menyampaikan cenderamata sebagai satu hadiah kenenge daripada Nadwa kali ini. Dan di samping itu masa ada lagi setengah jam untuk kita munaqashah lebih kurang tajuk yang sudah pun dibetes sejak daripada pagi tadi sehingga tajuk yang ketiga yang disampaikan oleh
Dr. Ibrahim. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, hadirin yang dikasihi sekalian, kita ada masa lagi lebih kurang setengah jam untuk kita iktirah ataupun munaqashah. Saya diberitahu kata sebenarnya nak ajak semua orang 3-4 cangwak mari ke sini. Tapi kita siaran langsung melalui TV dan radio, oleh kerana orang-orang yang berada, yang ikuti radio pada sekarang ni, dia nak bunyilah suara-suara daripada peserta yang ikut serta di dalam Nadwah pada kali ini. Kalau boleh Ustaz Heng duduk atas pentah lagi, tak apa. Sebab kita nak munaqashah beberapa tajuk supaya peserta boleh show buah fikiran ataupun nak apa sahaja yang kita rasa 3 tajuk yang diberikan oleh ahli panel sejak daripada awal tadi sehingga berakhir dengan Ustaz Ibrahim. Dipersilakan semua hadirin kalau sekiranya ada pengesyurah pertanyaan, dipersilakan. Orang kelola dengan saya katanya tolong Ustaz Mat besar kata jangan we ada ijma' sukuti. Ijma' sukuti tak sewi ada. Nak suruh kecek. Saya dah ni. Sila Ustaz kah? La. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Hukum Ghazali Muhammad. Ya. Sedikit saya nak tanya Ustaz Dr. Ibrahim, iaitu berkaitan dengan masalah semaya nah. Kerana kita tak lama nak semaya hari raya Aidil Adha. Saya dengar beberapa kalimah, nah katanya semaya di padan dengan masjid ni, kalau kita mazhab Syafi'i kena semaya masjid. Ada pemazhab lain yang kata Hanafi, Maliki, Hambali itu semaya di musalla. Hak ni apakah kita nak kata, macam mana, betul atau salah? Kerana ada terdengar kemarin satu ceramah, saya mengajarlah, satu mengajar mengatakan semaya di masjid adalah dalam kita mazhab Syafi'i. Apabila kita semaya musalla tu bukan mazhab Syafi'i. Apa nak jawab? Fadhal insya-Allah. Jazakallah. Sebenarnya hak ni masalah fiqh sebenarnya. Dari sudut hadis itu jelas. Sebab hadis sahih Nabi duduk di Madinah ni, Nabi tak pernah sabit bahawa Nabi semaya raya dalam masjid kecuali adanya hujah. Itu hak sabit dan sahih jelas. Cuma dari sudut pendapat tu, saya rasa bukan Syafi'i saja yang kata, cuma hak kita kena perhasa ya. Tak ada mana-mana mazhab yang menghukum haram semaya dalam masjid. Kalau kita perhas ni jadi bahasa seni sikit kita duduk. Saya duduk bosan takut tak mai masjid ni haram, nyala sunnah tak boleh. Bid'ah lalu saya bosan situ. Apa tak? Ya bukan maksud lagu tu. Dalam mazhab terutama mazhab Imam Syafi'i kita ni, dalam masjid pun dia buat syarat-syarat. Dalam masjid, dan dia ambil dalam masjid sebab apa? Imam Syafi'i kita duduk Mekah. Jadi antara ilah yang dia kata semaya masjid lebih afdal ni, dia kata Madinah Nabi semaya penuh masjid. Bila mana penuh masjid, maka Nabi tak semaya dalam masjid. Nabi tubik pergi semaya di padang. Adapun orang perbuatan sahabat-sahabat lepas pada Imam Syafi'i yang duduk di Mekah, didapati bahawa mereka semaya dalam masjid. Kalau itu dia kata semaya masjid sebenarnya adanya asal iaitu perbuatan sahabat. Lagu tu ya. Nampak tak? Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ini, bila masjid sana kecil, penuh orang, makruh lalu. Makruh lalu. Tapi kita nak ayat hak jelas hanya sabit dari sunnah Nabi SAW ni. Saya nak ayat hak jelas sabit sunnah Nabi SAW ni. Hak ada nasnya. Jadi Nabi semaya di padang. Sebab tu kalau dah kita duduk di kampung, kita tak ada keuzur gapo, kita gilah semaya masjid, tidak salah gapo lah. Bukanlah salah ataupun sebab Imam Syafi'i sendiri saya sebut dah tadi. Imam Syafi'i kata kalaulah perkataan dia menyalahi dengan sunnah, menyalah lah, mukhalafah lah. Jadi dia suruh turut sunnah lah. Dan sunnah hak sabit hak tak ada khilafnya Nabi semaya masjid. Jadi dah hak sunnah kita nak sungguhnya hak paling moleknya, afdalnya kita semaya bukan di masjid di padang. Hak paling molek sekali kita semaya di padang. Tapi bagi orang yang buat di masjid ni dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh Imam Syafi'i, bukanlah satu kesalahan yang sampai kita hukum satu benda bid'ah. Tak.
Tu saya nak pahal. Sebab banyak mah kita ni kadang-kadang kita pegenah tu agak atau beza sikit dengan ulama-ulama dulu pahal. Saya nak beri contoh mudah-mudah masalah semaya tarawih. Mari tarawih ni jumhur ulama tak ada biasa sebut kata semaya 8 rakaat. Semua kata semaya 20 belaka. 20 belaka. Nampak tak? Mazhab Imam Malik lebih dari 20, 40 lebih. 40 lebih. Sebab mari masa Umar bin Abdul Aziz ni, jadi dia kata orang ahli Mekah ni semaya putih, lepas tu dia tawah. Puak ni boleh pahala banyak ada kita. Kita duduk Madinah ni tak ada nak 4 tawah. Kalau gitu kita tambah sikit lagi. Jadi lebih 40 lebih untuk nak menghasilkan pahala-pahala tadi. Jadi kalau kita pehenah daripada perbuatan Nabi. Nabi kata, hadis wari Aisyah kata Nabi tak semaya lebih pada 11 rakaat. Jadi kita pahal dengan lagu ni juga, perbuatan Nabi merupakan satu dalil nasi qat'i, tak boleh lebih pada tu. Sedekah dalam bab fiqh ni, qauli dengan fi'li ni, dalalah dia dari sudut tunjuknya, al-qaulu itu hak qauli itu lebih itu lagi. Sebab tu perkataan Nabi kata nah, man salatul laili masna. Semaya malam 2 rakaat. Fa iza khasyitumul fajra fa autir bi wahidah. Atau kama qala sallallahu. Hadis ni memberi makna umum. Kalau itu semaya tak semestinya lapar, lebih pada tu boleh. Sebab tu bermari masa Umar 20, Imam Syafi'i itu ambil pendapat sahabat, perbuatan sahabat. Sebab tu mau kita kadang-kadang balah dengan siapa pecah habis. Sedekah benda tu ada wajah-wajahnya insya-Allah. Orang nak beramal dengan lapar pun boleh, orang nak beramal lebih pada tu pun ada hadis umumnya mari pada tu. Itulah secara umumnya lah. Jelas dah? Ya, sila Ustaz Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in la haula wala quwata illa bil azim. Sebagai musyarakah saja terlewat sikit saat ini dah. Untuk tajuk yang saya rasa pentingnya, tajuk yang diberi oleh Profesor Dr. Profesor Madya Ibrahim tadi mengenai iza sahal hadis wa madhhabi. Kita sentiasa dengar bahawa kelimah-kelimah ini boleh kata setiap panggil tempat pengaji tempat kita iza sahal hadis wa madhhabi. Tetapi yang dihuraikan atau yang diberi syarah bahawa ini menunjukkan bahawa tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang cara dia nak berdepan di hadapan masyarakat umum atau di hadapan orang-orang yang lain. Nah, dan apabila kita mari dengar isi ceramah daripada awal yang sampai akhir ni, dan saya pun tertengok juga kata tidak ada satu pun daripada awal yang sampai akhir kata perkataan yang dikata oleh Imam Syafi'i walaupun dok khilaf nisbah sebagainya. Nah, kata dia berkata itu adalah sebab dia tawadhu' dalam pembentangan dia. Jadi tak mungkin ya kata Imam Syafi'i seorang yang alimus sunnah di zaman itu kata dia tu tak tahu mengenai hadis-hadis. Jadi kita pergi tubik lafaz tu menunjuk kata dia tawadhu'. Nah, dan begitu juga saya pun duk usaha cari juga, nah maka tak didapati. Terutamanya saya terdapat sebuah hadis yang mana Ustaz Ibrahim kita tidak ada maraji' haning nah dalam ni boleh jadi. Saya rasa tertarik satu kitab yang bernama Iza Sahal Hadis wa Madhhabi. Nah, Iza Sahal Hadis wa Madhhabi iaitu yang dikarya oleh Imam As-Subki. Nah, korong yang ketujuh, korong ketujuh Imam As-Subki rahimahullahu taala. Ya buat tajuk dah. Idza sahal hadis wa madhhabi. Jadi di antara masalah-masalah dia bentang itu termasuknya yang dibentang oleh saudara kita tadi, 3 masalah dan masalah-masalah yang dok popular tempat kita. Nah, di segi panggil khilaf tu, khilaf ya tak syak dah fiqh ni. Jadi terutama masalah kunut dan antaranya masalah yang berhubung dengan tayamum. Tayamum yang kita dengar semua daripada Imam Syafi'i kita dan Syafi'iyah kita mengatakan bahawa apabila kita tayamum tu iaitu kita pukul pada tanahnya satu kali untuk muka dan kali yang kedua untuk tangan hingga sampai kepada 2 siku. Itu sampai pada kita dia sendiri. Nah, dan begitu Syafi'iyah yang lain. Dan apabila kita mari tengok di dalam kitab yang dikarya oleh Subki ini termasuk orang yang Syawafi' yang terkuatlah di segi wisokongnya itu dah. Dia kata sesungguhnya apa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu adalah menyalahi dengan hadis yang sahih. Menyalahi dengan hadis yang sahih.
Nah, walaupun ada hadis Imam Syafi'i rahimahullah itu dia berhujah kata sapu tu atau tepuk tu di tangan tu yang sapak pada dua siku. Nah, sebagaimana kita maklum dalam hadis kata yaitu diutus oleh Rasulullah Rasulullah SAW utus Abdullah bin Mas'ud. Nah, pada satu hajat maka dia berjunub. Dalam dia duduk di satu hajat dia berjunub. Maka dia tidak dapat air lalu dia guling dalam tanah seperti mana gulingnya atau gelomok debunya binatang. Maka disebut kepada dia. Nah, maka perkara itu disebut kepada Nabi. Bila Nabi hantar hajat dia, maka perkara yang buat disebut kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW rakyat kata, "Mu apa tak ambil dua tangan kamu, nah, pergi pukul, lalu dua tangan hingga sampai kepada dua siku kamu, hatta zira'ain." Jadi hadis ini menunjuk kata adanya dua zira'ain. Nah, adanya dua apa ni? Tangan hingga sampai kepada dua siku. Sedangkan hadis Ammar, nah yang sahih dalam Sahih Muslim, satu pukulnya untuk muka dan satu pukulnya untuk dua tapak tangan. Jadi pada awalnya kita pun tak apa berani mana, oleh kerana apabila kita tidak meneliti dengan syarah halusi mengenai dalil yang dibuat dalil oleh semua imam-imam ni, nah kita rasa apa perkara ini terlalu berani, jur'ah kita. Tapi apabila kita bertemu dengan Imam Musabki, kita rasa yakin dia panggil termasuk orang yang panggil faqih dan tidak kurang kat segi hadis dia tu nah. Jadi dia ambil fatwa yang menyalahi dengan Imam Syafi'i sebab ia berdasar kepada hadis yang sahih, Nah, idza sahal hadis wa madhhabi. Dan banyak lagi masalah-masalah. Nah, itu yang saya rasa lebih kurangnya 13 masalah. Yang mana masalah tu yang di fatwa oleh Imam Syafi'i dalam dia, maka menyalahi yang dibawa oleh Imam Musabki dalam kitab ni idza sahal wa madhhabi. Jadi di situ kita tengok masya-Allah nah. Jadi jelas termasuknya masalah yang dibawa oleh saudara kita dua-dua tadi itu nah. Tiga ke dua tadi ni adalah itu. Jadi bahasa situ kita bahasa sikah kata bukan dengan cara tawaduk. Dan kalaulah Dr. Ibrahim kita ada panggil jupuk tawaduk dia nak kata izah salam mazhabi itu, saya minta kepada saudara kita beri maklumat supaya kita boleh tengok lebih jauh lagi perkataan yang perlu ada kita kaji lebih panggil lebih mendetailkan lagi. Nah, yeah. Dan yang akhirnya saya rasa tadi Bujairimi wala apa ni? Bujairimi, Bajarimi. Yang saya dengar tadi Bujairimi wala Bajarimi. Bujairimi. Saya rasa itulah. Wallahu taala alam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ismail. Ustaz Ibrahim nak jawab sebagai pengusul sebagai kongsi lah. Sebab Ustaz Ismail kita pun Profesor Madya Ustaz Ismail kita pun dia ada buat sebut mengenai dengan Imam Subki dan sebut kitab, dan memang saya tidak wukuf dengan kitab sebab saya tengok dalam isi-isi dengan saya dengan masa 2 hari ya saya buat ni. Tapi bos saya kata hari ni 2 hari tu ya dulu kalau 2 hari sebenarnya payah temu. Dan ni 2 hari mudah temu. Sebab yang mudah adanya kalau kita pakai panda tu dia boleh faedah banyak untuk kita. Dan kita boleh buat risalah sekadar 10 hari boleh 300 muka. Start ya kita buat risalah. Kenapa tak? Dengan adanya tahlil sebagainya. Jadi pengusyarah hak Subki tadi memang saya tak jumpa temu saya lagi nakal Hasyiah Jamal ni ada sebut faidah qala al-Imam Subki. Jadi ambil situ dah lah. Ambil situ. Lepas tu nakal kata lam yasir utubah tu perkataan Imam Nawawi dengan perkataan Ibn Salah yang dinakalkan oleh Ibn Salah. Anda yang dinakal oleh Imam Subki. Sebagai kongsi satu perkara terhadap benda Imam Subki ni seperti mana kita kata memang jelas tawaduk lah. Tawaduk ulama, tapi kita kena yakin juga kata ulama kita bukanlah semua siapa hadis kepada dia. Ini jelas. Dan kalau kita tengok halusi sungguh pun lagu tu sungguh. Lagu tu sungguh bukan semua hadis siapa. Walaupun hadis ahkam ni Imam Syafi'i banyak ke siapa dah. Dan saya tengok dalam kitab dalam hak sikit-sikit saya ni saya ada sebut sikit-sikit ya. Tapi banyak lagi sebenarnya. Saya taswir tu 24 muka dengan kedua belah, dan banyak lagi masalah yang khilaf yang tidak boleh Subki lah. Yang start sendiri. Cuma hak Subki ni saya terpingkat dengan Imam Subki ni dia kata dia muttabi' lis sunnah ni dalam bab kunut. Imam Subki dalam hidup dia awal-awal dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i dan baca kunut. Tapi akhir tak lama
Dia berubah daripada baca kunut tak baca kunut masa subuh. Tapi akhir pula dia klik kepada baca kunut pula. Sebab dia tengok kata dalil kunut lebih rajah. Tu bagi dia. Royak kata dia tu bukanlah muttabi' muqallid semata-mata bagi pendapat dak. Tapi dia bila mana jelasnya kata hadis, kata ni kata adanya bagi dia, pendapat dia. Sebab tu masalah ni masalah ijtihadi. Sepengah masalah kunut. Saya tengok semua jumhur ulama dan tidak ada seorang pun sebenarnya kunut ni orang kata bid'ah sikit sangat ya. Hak kata banyaknya mustahab ya, Imam Malik, Imam Ahmad mustahab. Cuma Imam Syafi'i kita ni sunnah muakkadah. Dia tinggal kena baca kunut. Apa tak? Kena baca kunut. Kena sujud sawi. Kalau kita tengok bahasa Imam Syafi'i ni dalil mari, dalil hak jelas sebut dalam kitab-kitab dia kata dia takwil makna. Jadi Nabi berdoa sebulan kunut. Summa taraka, kemudian Nabi tinggal. Jadi Imam Syafi'i dia bukanlah tinggal kunut. Dia tak ada hadis tu hadis sahih Bukhari Muslim. Dia tak ada kata Nabi tinggal kunut. Tapi dia kata summa tarakal la'nah. Kunut masih ada tapi tak ada laknat. Pak kita nak kata kan aja lagu tu. Napa tak? Sebab tu dia panggil ini adalah hujah-hujah Imam Syafi'i walaupun bagi saya tu saya lebih terjeh dah kata riwayat-riwayat yang kata tidak ada sabitlah Nabi berdoa kunut hangga siapa seakhir umur hadis tu masih ada khilaf lagi. Ada hatta perbuatan sahabat walaupun Imam Nawawi kata ada, orang lain kata tak ada, ada khilaf situ. Di segi sudut beramal tak beramal seumur hidupnya hatta khulafa Rasyidun 4 tu. Jadi saya buat pembahasan dah sunihan ini lebih kurang banyak muka jugalah, cuma saya mengajar tak ada sebar secara ilmi dak. Secara ilmi dak. Itulah sebagai itu. Sebab itu saya rasa kalau lah kita tu insaf tu janganlah kalau ya problem kita ni kasar tu ya. Kalau kurang kasar insya-Allah kita akan dapat banyaklah. Boleh tengok. Dia baca kitab Imam Syafi'i ni dia bukan sekadar boleh fiqh. Dia akan boleh usul fiqh, dia akan boleh hadis dan boleh banyak-banyak perkara. Baca molek insya-Allah. Ya, masa ada lagi lebih kurang 12 minit. Kalau sekiranya ada pengusyur pertanyaan tambah kalau tak ada saya nak sebagai katut dah. Ada tak? Ada lagi saya. Ada. Insya-Allah. Sila kalau sekiranya ada lagi. Ustaz kalau boleh rekah-rekah saya. Payahlah nak kecek. Ya. Ringkaskan dan supaya kita ratakan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya tak ada banyak lah. Hanya nak ayat kata sebagaimana Ustaz Hing ayat tadi kalau kita boleh baca kitab tu lah. Sebab saya duk tengok dalam kajian kitab fiqh ni kebanyakan panggil orang Selatan Thai kita ni banyak ngaji kita kata bertumpu kepada manhajut talibin atau i'anatut talibin atau kitab-kitab yang Fathul Wahhab atau Tahrir sebagainya. Tapi sebolehnya dalam panggil kita mengkaji untuk nak luah lagi itu seolah-olah kita kena tahu juga asal usul daripada manhaj tu dari mana-mana. Sebab tu saya nak cuba panggil cebis rumuskan dalam masa 2 minit. Nah, kata kitab yang Ustaz Ibrahim kita sebut tu saya rasa masya-Allah lah. Jadi asalnya kitab Imam Syafi'i yang bertua negeri Mesir itu adalah kitab fatwa jadid dia tu. Dan marinya sebelah balik zaman belakang ini anak murid atau ashab dia iaitu Muzani, dia Mukhtasar Muzani. Dan mari pula lepas pada Mukhtasar Muzani, di samping Mukhtasar Muzani orang belakang ni mari dia talkhis kepada kitab gapo ni ayat syarah kepada kitab Al-Hawil Kabir. Nah iaitu Mukhtasar bagi Al-Muzani, Al-Hawil Kabir ala mazhab Syafi'i. Dan Mukhtasar tu marilah oleh Imam Al-Haramain, dia talkhis kepada kitab Nihayatul Matlab. Dan mari anak murid Imam Haramain iaitu Imam Ghazali, dia talkhis kepada kitab Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. Al-Wajiz tu mari di Imam Rafi'i rahimahullahu taala, dia mari talkhis pula jadi Al-Muharrar. Jadi pula Al-Muharrar. Dan Muharrar tu oleh Imam Rafi'i dan orang yang belakang pada Imam Rafi'i mari pula iaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala talkhis pula jadi kitab Manhajut Talibin. Dalam Manhajut Talibin talkhis Manhajut Tulab dan sebagainya. Manhajut Talibin lah disyarahkan. Masuknya Mahalli, Tawakal Buwa Umairah dan masuknya Mughni Al-Muhtaj dan masuk Nihayatul Muhtaj dan masuk Tuhfah. Nah, ia kata dari
silsilah itulah maknanya hubung-hubung. Hanya apabila kita mengkaji dengan teliti mengenai kitab-kitab, kita boleh tengok kata mana kitab yang berpandu kepada nusus Syafi'i hak yang rajih dan mana hak nusus Syafi'i yang beriktimat pada dalil. Nah, sekadar apa yang saya buat rojok kata kitab Al-Wajiz itu disyarah oleh Marafi'i, namanya Syarhul Kabir Al-Musamma bi Fathil Aziz tu. Nah, dia besar kitab, tak ada tobok baru. Zaman dulu tak ada tobok. Saya ketika duk ngaji di negara Arab tu tak ada temu tobok. Nah, tak ada temu tobok. Maka di akhir ni saya balik di rumah tengok masya-Allah siapa di maktabah di Jamaah Jalal. Saya rasa sekenok hati yang kita tengok dalam bentuk ke panggil rupa nama, tapi apabila kita mari tengok di waktu baru ni ada depuk betul kitab tu baik. Maka tidak syak lagi Fathul Aziz tu yang dia nama Syarhul Kabir talkhih oleh Imam Nawawi, kata panjang syarah dia sebab ada dalil di Qur'an gahdih, maka dia talkhih jadi kitab Raudhatul Talibin. Sebab tu Raudhatul Talibin merupakan mulakhasa hak yang rajih-rajih pada pendapat Syafi'i rahimahullah taala. Nah, jadi banyak lagi lah nak ayat kata patu halik belakang ni kebanyak kita duk halik belakang kita ikna kita ni hanya belakang ni Raudhatul Talibin. Nah, semua tu adalah bukan tidak ada nilai belaka, tapi ayat silsilah kitab fiqh begitulah yang ummi ialah Nah, umminya sepatutnya kita yang ada panggil ilmu untuk nak rajak tu seolahnya kita satu ketika kena kembali kepada supaya jadi jelas lebih daripada yang lain lagi. Wallahu taala alam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ismail. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะครับ อาจารย์ช่วยบอกชื่อด้วยครับ ผมชื่อมูฮัมหมัดอามีนเจนุนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะนะนะครับในมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ในเรื่องของมุมมองทางด้านหะดีษนะครับตะกี้แต่ว่าอยากจะถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าในคำกล่าวของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะครับที่เป็นคำกล่าวของท่านไม่ว่าจะเป็นว่าถ้าหากว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์ก็ถือว่าเป็นแนวทางของฉันอันนี้เป็นสามารถบันทึกได้ว่าเป็นคำกล่าวของท่านจริงๆแต่ว่าอีกหลายๆคำกล่าวที่ท่านบอกว่าถ้าหากว่าคำกล่าวของนักบรรดาฟิกแล้วก็ไปขัดกับคำพูดของฉันเนี่ยแล้วก็ไปขัดกับหะดีษเนี่ยให้ทิ้งคำพูดของฉันและเอาหะดีษนั่นหมายความว่าคำถามก็คือว่าการที่ท่านมีคำกล่าวหลายๆคำกล่าวเนี่ยนะครับในลักษณะการมุมมองของนักหะดีษกับนักฟิกนี่มันจะมีความต่างกันอยู่แต่เมื่อมองถึงนักหะดีษแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าไม่จำเป็นเสมอไปที่จะบอกว่าทุกๆหะดีษถ้ามันซอฮีฮ์แล้วจะเป็นคำกล่าวแล้วก็พาดพิงไปถึงอ้างอิงไปถึงอิหม่ามชาฟิอีคราวนี้นะครับคำถามอยู่ตรงที่ว่าเป็นคำกล่าวของอาจจะอ้างอิงไปถึงอิหม่ามซะฮบีก็ได้อิหม่ามซะฮบีบอกว่าจำนวนมากเท่าไหร่จากนักบรรดาที่เป็นฮุฟฟาดเนี่ยเพียงหะดีษเดียวเนี่ยเขามองว่าอาจจะเป็นหะดีษซอฮีฮ์ในวันนี้พรุ่งนี้เขามองเป็นหะดีษฮัสซันแต่พอมารืนอีกเขามองเป็นหะดีษดออีฟคราวนี้เมื่อดูตรงนั้นแล้วเนี่ยครับอาจารย์ผมอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อแนะนำว่าถ้าจะเป็นมัซฮับชาฟีจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นทางทั่วไปหรืออุมูมไปเลยว่าอาจจะเป็นหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดก็ได้ที่อาจจะเป็นในทางของชาฟีอีหรือว่าไม่ทั้งหมดตามที่อาจารย์อธิบายอยากให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับกับคำกล่าวที่2 อย่างที่ได้ผนวกกันไปครับอยากจะให้อาจารย์พูดภาษาไทยหรือว่าภาษามลายูครับภาษามลายูก็ได้ครับเชิญครับ Alhamdulillah seperti mana kita tengok pendapat Imam Zahabi dalam kitab dia Al-Muqizah. Al-Muqizah ni disebut jelas bahawa hadis setengah hadis dia berkata ini dia ulah semasa kecek hadis hasan. Jadi setengah ulama ni kadang-kadang satu masa tengok sebagai hadis dhaif. Kadang-kadang tengok masalah hadis ni hak dhaif tu jadi hasan. Kadang-kadang buat satu masa jadi sahih. Jadi riwayat kata dalam pendapat ulama mengenai dengan hadis ni terutamanya dia pehel kata sini ni kata masalah hukum hadis ni hukum ijtihadi lah. Boleh jadi satu masa satu masa sahih walaupun satu tu ya. Supaya Imam Syafi'i kita dia tak terima perkataan hadis hak Iraqi mula-mula. Sebab dia kata Iraqi banyak ke hadis melalui jalan ni hadis ada muskilah.
Tapi akhir-akhir hidup dia, setelah mana dia bersama dengan anak murid dia Imam Ahmad ni, hingga siapa dia sebut kepada Imam Ahmad kata, hadis kamu tahu mengenai hadis Iraqi, sebab Imam Ahmad ni duduk di Baghdad, Iraqi, hak mana sahih, maka bagi tahulah kepada saya nak beramal. Cuma soalan yang tanya tadi mengenai dengan adakah kita, kalaulah kita dalam mazhab Imam Syafi'i, adakah semua hadis tu kita kira hadis sahih? Maksud itu dia bukanlah hadis sahih tak sahih ni, dia bukanlah terhenti kepada ketua ataupun tuan mazhab. Kita nak kata ni Imam Syafi'i beramal maka hadis ni hadis sahih, tidak. Nampak tak? Hadis yang diberamalkan oleh ulama-ulama hatta ashabul madzahib pak ni bukanlah arti semuanya hadis tu hadis sahih. Sebab kadang-kadang beramal dengan hadis tadi kerananya adanya benda-benda lain lagi mari sokong. Misalnya hadis tu tak sampai pekat sahih, tapi dalalah dia isi dia disambung dengan Quran. Ini banyak dalam kitab Imam Syafi'i, dalam kitab ni. Ada yang hari ayat Quran, patut yang hari hadis dhaif. Nampak tak? Sebenarnya tak ada istidlal dengan hadis dhaif, tapi oleh kerana hadis dhaif tu sama ada dengan isi ya kandungan hukum dengan Quran, maka dia istinaf juga dengan dengan dalil tadi. Sebab tu bila mana ulama buat satu beramal dengan satu hadis ataupun fatwa dengan satu hadis, ini satu masalah dalam bab jarah ta'dil. Kalau kita ngaji ilmu jarah ta'dil, dia kata hal amalul alim au fatwahu wufqa hadisin yu'tabar tashihan lil hadis wa ta'dilan li rawihi. Jadi bila mana seorang alim beramal dengan satu hadis ataupun fatwa dengan satu hadis, adakah dikirakan hadis itu sebagai hadis sahih dan rawi yang berada di dalam itu, sebab ilmu hadis ni harawi, bila hadis sahih artinya rawi itu adil. Adakah lagu tu? Jadi jumhur ulama kata tidak lagu tu. Sebab apa? Banyak ulama yang beramal dengan hadis. Sebab kita tahu masalah amal dengan hadis ni, hatta fatwa sendiri pun amal dengan hadis ni, ulama semua kata beramal dengan hadis ni, dia tengok amal dari sudut mana. Kalau amal arti ihtijaj, tak ada khilaf bahawa hadis yang jadi hujah hanya hadis sahih ataupun hasan. Nampak tak? Tapi kalaulah amal dari sudut mana beramal untuk hari setengah ulama ambil dengan hadis dhaif. Bila mana ambil dengan hadis dhaif, maknanya kita nak hukum perbuatan amal dia kata jadi hadis sahih, tak boleh. Sebab sahih dhaif ni bukan duduk di amal dak, tapi duduk di cara perbicaraan hadis itu. Juga fatwa. Walaupun fatwa ulama fatwa satu fatwa dengan fatwa tadi, tak mungkin juga kita nak kata hadis sahih dengan sebab fatwanya ulama tadi. Sebab apa? Sebab banyak di kalangan ulama, hatta mazhab pak juga. Dia kata ad-dhaif al-haditsu dhaifu ahabbu ilayya minar ra'yi. Hadis dhaif lebih suka kepada saya daripada pendapat. Walaupun dari segi ulas makna hadis dhaif sini khilaf. Syekh Ibn Taimiyah dia kata hadis dhaif sini maksudnya hasan. Tapi kalau kita pergi kaji sungguh dhaif. Sebab banyak hadis-hadis ulama ijma' kata dhaif. Ulama beramal dengan hadis tu dalam mazhab tu. Kalau gitu hadis dhaif. Dalam bab yang tidak ada hadis sahih, walaupun satu hadis ada hadis dhaif, jadi setengah ulama beramal dengan hadis tu, fatwa dengan hadis tu. Hak ni warid dan sabit di dalam perkataan dan fatwa ulama. Sebab tu tidak pelik kita baca kitab fiqh, hak tu hukum istihbab tu. Kebanyakannya sabit dengan hadis yang dhaif di sisi mereka. Ini jelas. Sebab tu kalaulah kita kata apabila hadis ni beramal oleh seorang ulama ataupun fatwa oleh seorang ulama, maka jadi sahih adalah perkataan yang menyalahi dengan pendapat jumhur ulama. Itulah sebagai tak tahu atau betul tak dengan jawab apa tu. Itu secara umumnya lagu itulah. Lepas tu masalah amal dengan hadis dhaif ni ada khilaf lah. Tapi hak jelasnya kalaulah amal ni maksudnya amal dari segi amali lah. Amali ni. Jadi hak jelasnya hak sahihnya ataupun rajihnya hak disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab dia beri 3 syarat. Hadis dhaif jangan teruk sangat. Jadi dhaifi. Teruk ni maknanya dhaif tu sakut dengan adalah, sakut dengan mukhalafah. Ini antara hadis dhaif. Antaranya hadis maudhu' dikirakan hadis teruk. Jadi tak boleh nak beramal. Yang keduanya kena ada asal, kena ada mari amal nas ataupun kaedah umum mari adanya perbuatan ni. Baca Quran suruh, hadis suruh. Tapi mari fadilat baca surah sikit-sikit boleh pahala. Itu ada asal. Dan yang ketiganya jangan iktikad bahawa surah itu adalah daripada Nabi. Sekadar ihtiyati. Ini syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama. Sebab tu kalau kita tengok ke syarat ni susah. Saya jumpa dalam kitab Tabyinul Ajab fi Fadli Rajab. Hak kita dituliskan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Dia sebut situ hadis dhaif ni sekadar boleh beramal untuk orang nak beramal. Nak royak kat orang tak boleh. Dia kata haram royak kat orang. Saya pun pelik.
Nampak tak umur kita ni bukan sekadar beramal tak. Sebar hari tak bukan sekadar ni cuba klik tengoklah pendapat-pendapat sebab saya tu nakal Imam Syafi'i juga. Orang dalam mazhab Imam Syafi'i juga. Imam Ibn Hajar orang reda dalam mazhab Imam Syafi'i ni. Dalam bab hadis ke apa semua. Terutamanya. Sebab tu saya itulah. Dan rasa akhir lah. Saya nak minta tutup perkataan saya dengan saya ni kebanyakan pendapat saya lebih cenderung pada Imam Syafi'i. Saya tidak nafis itu sebab saya rasa Imam Syafi'i lebih dari segi hadis, segi gapo bukan orang biasa Imam Syafi'i. Tapi bila mana dalam satu pendapat adanya dalil-dalil yang jelas bagi saya ataupun timu nyata bagi saya kata hak sahihnya dengan orang lain, saya turut dalil lebih pada Imam Syafi'i. Tapi secara umum kalau tak nyata bagi saya lebih berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Dalam bab fiqh dan dalam bab akidah. Akidah saya akidah Imam Syafi'i. Itulah. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.